Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan bincang latihan yang saya nak bagi sebelum ni. Yang pertama latihan yang ini. Ada tak? Kalau ada boleh tengok. Kalau tak ada dengar sahaja. Nanti cari balik. Okey, arahan dia kata kat situ, gariskan pada ejaan yang betul. Gariskan pada ejaan yang betul. Baca arahan dulu. Dia kata garis. Maksudnya garis lah. Bukan bulat. Bukan lorikkan. Bukan apa lagi. Buat petak kat situ. Kena gariskan. Okey. Kita baca soalan nombor 11 tu. Murid-murid itu menyertai pertandingan pidato. Dua-dua ejaan dekat sini. Nampak tak nak panah tu? Okey, dua-dua ejaan dekat sini. Kalau kita baca, dua-dua menyertai. Dua-dua ni bunyi dia menyertai. Ini menyertai. Ini pun menyertai. Tapi mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Nombor satu ni ke nombor dua? Cuba bagi jawapan. Satu ni ke dua yang betul? Nombor satu lah Ustaz. Nombor satu. Dua. Ada kata dua, ada kata satu. Okey, tak apa. Jom kita tengok dia punya jawapan. Nombor satu. Okey, nombor satu jawapan yang betul. Sebab apa? Kejap lagi kita tengok. Ini tujuan kita berulang kaji. Bukan nak tengok jawapan betul dengan salah je. Bukan. Kita nak tengok sebab apa jawapan tu betul, sebab apa jawapan tu salah. Kalau setakat tengok betul dengan salah, beli buku latihan, tengok jawapan belakang. Siap. Itu kita tak nak. Itu bukan cara budak pandai belajar. Cara budak pandai belajar, dia cari sebab kenapa jawapan tu betul, kenapa jawapan tu salah. Okey, jawapan yang betul nombor satu ini. Okey, sebelum Ustaz terangkan, ingat Hamzah ni jadi terapung kan? Betul? Hamzah yang terapung ni dah tak ada lagi Dia semua dah duduk kat bawah. Ini soalan lama ni. Dia start tahun ni, Hamzah yang terapung-terapung macam ni tak ada. Ni nama dia Hamzah 3 suku. Dah tak ada lagi dah. Semua duduk bawah. Semua duduk satu baris dengan huruf-huruf yang lain. Macam ni Hamzah yang terapung ni tak ada lagi dah. Ingat tu. Okey, sebab apa nombor satu betul? Ini sebab dia. Sebab dia kalau kita tengok buku teks darjah 3, tajuk imbuhan akhiran I. Imbuhan akhiran I. Apa benda imbuhan akhiran I ni? Jom. Imbuhan akhiran I ni ialah cara menulis perkataan yang berakhir dengan bunyi I. Perkataan yang berakhir dengan bunyi I. Contoh dia apa? Warna I. Warna I. Ketahui. Ketahui. Lagi, jumpai. Itu. Kan bunyi I belakang tu. Atau huruf I. Kita nak tulis perkataan dalam Jawi, kalau rumi dia tu berakhir dengan bunyi I,
ataupun dia berakhir dengan huruf I. Contoh, sudahi, ratapi, sirami. Tadi yang atas ni ada bunyi I. Yang ni tak ada bunyi I, tapi belakang dia ada huruf I. Ingat tu. Kenapa kita pilih yang nombor 1 tadi? Sebab ini imbuhan akhiran I ni. Kita belajar Jawi, imbuhan ni adalah untuk cara menulis. Bukan kita nak tahu maksud imbuhan tu apa, bukan. Cara tulis. Okey. Cara untuk menulis perkataan yang ada bunyi I dekat belakang ataupun berakhir dengan huruf I ada dua. Yang pertama, kita boleh guna hamzah ya, dan yang kedua, kita boleh tulis guna huruf ya sahaja. Ingat kita boleh guna hamzah ya ataupun kita boleh tulis guna huruf ya sahaja. Soalan dia sekarang, bila kita nak tulis guna hamzah ya dan bila kita nak tulis guna huruf ya sahaja. Terus. Okey, kita boleh tulis guna hamzah ya bila perkataan dasar ataupun kata dasar itu berakhir dengan huruf alif atau waw. Alif atau waw, bukan dan. Alif atau waw. Contoh, warna i. Ini yang hitam ni kata dasar, ini tambahan dia i. Nampak? Belakang sekali ni huruf alif. Boleh faham setakat ni? Ada soalan? Ada soalan? Okey, tak ada. Kita teruskan. Sekejap Okey, kita teruskan. Contoh lain. Sukai. Nampak? Kata dasar dia suka, ada alif hujung. Jadi nak jadikan bunyi i belakang tu, kena letak hamzah dengan ya. Okey, teruskan lagi contoh lain. Dahului. Kita cerita dekat sini berakhir dengan huruf alif atau waw. Sekarang tadi alif, ini berakhir dengan kata dasar berakhir dengan huruf waw. Nampak ni huruf waw. Dahului. Contoh lain. Rindui. Kata dasar yang berakhir dengan huruf alif ataupun huruf waw, kalau kita nak dapatkan bunyi i dekat belakang tu, kena letak hamzah dan ya. Ataupun ada tengok perkataan lain. Belakang tu huruf alif atau waw, nak dapatkan bunyi i, kena letak huruf hamzah ya. Ingat. Okey, seterusnya cara tulis yang kedua, kita letak huruf ya aja, sambungkan je huruf ya kat belakang tu. Bila kita boleh buat macam tu? Bila kita boleh tulis macam gitu dengan cara bila kata dasar itu merupakan selain huruf alif ataupun waw. Contoh, hampiri. Kata dasar dia hampir. Kita nak buat hampiri. Letak je huruf ya belakang. Hampiri. Kan ada I kat belakang. Hampiri. Letakkan je huruf I tu. Huruf ya tu. Contoh lain. Tempuhi. Dekati.
Last sekali, kecapi. Kecapi. Okey, ada soalan setakat ni? Ada yang tak faham? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Setakat ni boleh faham Boleh. Okey. Boleh. Oh, Boleh. Okey, kita teruskan. Bagus. Kalau suara rosak tiba-tiba tak jelas ke, tak dengar, beritahu. Okey, soalan yang lain. Soalan yang lain. Nombor 12. Pembukaan, ejaan pembukaan. Tadi kita dah tahu dah. Okey, ejaan pembukaan. Nombor 1 ke nombor 2 ejaan dia? Satu. 1. Okey. Nombor 13. Berhampiran. Nombor 1 ke nombor 2 ejaan dia? Dua. Satu. Ini 1, ini 2. Dua. Okey, tengok. Jom tengok. Okey, nombor 2. Nombor 15. Okey, 15 pun ejaan ni nombor 2. Ustaz, nombor 14. Nombor 14 nanti dulu. Sabar. Sebab apa kita pilih jawapan 12 ni nombor 1, 13 ni nombor 2, 15 ni nombor 2. Ini sebab dia. Tajuk mana? Tajuk darjah 3 juga, imbuhan akhiran an. Imbuhan akhiran an. Kalau tadi imbuhan akhiran i. Ini an pula. Okey, apa benda imbuhan akhiran an ni? Imbuhan akhiran an ni sama macam tadi, cara untuk kita menulis perkataan yang berakhir dengan bunyi an. Contoh, bawaan. Kan ada bunyi an hujung tu. Bawaan. Pelawaan. Saraan. Okey. Ataupun yang berakhir dengan huruf an. Contoh, buruan. Kita tak sebut buruan, kita sebut buruan. Tapi kalau tengok ejaan ada an dekat belakang. Basuhan. Kita tak sebut basuhan, kita sebut basuhan. Tapi kalau kita tengok ejaan ada huruf an dekat belakang tu. Dan masakan pun sama. Kita tak sebut masakan, kita sebut masakan. Okey, ada berapa cara tulis? Ada berapa cara nak tulis an ni? 3 cara. Yang pertama, kita boleh guna hamzah nun. Yang kedua, kita boleh guna alif nun. Yang ketiga, kita boleh letakkan je huruf nun tu. Soalannya sekarang, bila nak guna? Soalannya sekarang, bila kita nak guna cara eja macam itu? Okey. Yang pertama, cara menulis hamzah nun. Bila kita nak guna hamzah nun ni? Bila kata dasar berakhir dengan huruf alif. Tadi alif atau waw. Sekarang ni huruf alif sahaja. Huruf alif sahaja.
Bila kata dasar tu berakhir dengan huruf alif, kita nak bunyikan an dekat belakang tu, letak hamzah nun. Contoh, tajaan. Ta alif ta, jim alif ja. Tajaan. Nak jadikan bunyi an ni, letakkan je hamzah nun. Kalau letak alif nun, bunyi an juga, tapi salah. Sebab apa salah? Dah ada 2 alif kat situ. Alif sini satu alif lagi sini, nun. Salah. Jadi kita letakkan hamzah. 2. Cubaan. Kata dasar berakhir dengan huruf alif. Nak tambahkan bunyi an, letakkan hamzah nun. 3. Pun sama. Bacaan. Kata dasar berakhir dengan huruf alif. Nak tambahkan bunyi an, letakkan saja hamzah nun. Cara tulisan an yang kedua. Nak dapatkan bunyi an, tulisan yang kedua ialah kita letakkan alif nun. Bila kita nak letakkan alif nun ni? Bila kita nak guna? Bila kata dasar tersebut berakhir dengan huruf waw. Hamzah nun, alif, ujung dia. Alif nun, huruf waw, ujung dia. Contoh, buruan. Kita tak sebut buruan, kita sebut buruan. Ni huruf waw, betul? Jadi bila kita nak tambahkan bunyi an dekat belakang tu, tambahkan saja alif nun. Yang kedua, tujuan. Tujuan. Tambahkan saja alif nun sebab kata dasar berakhir dengan huruf waw. Seterusnya, contoh lain, ilmuwan. Kata dasar berakhir dengan huruf waw. Nak tambahkan bunyi an dekat belakang tu, letakkan saja alif nun. Kalau alif, hamzah nun. Kalau waw, alif nun. Huruf nun ni pula, bila kita nak guna? Bila kata dasar selain daripada alif dan waw. Kata dasar tu, huruf hujung dia bukan huruf alif, bukan huruf waw. Bukan huruf alif, bukan huruf waw. Jom tengok. Contoh, minuman. Kata dasar huruf mim. Nak jadikan dia an ataupun nak tambahkan huruf an kat belakang tu, macam mana nak buat? Letakkan saja huruf nun. Jangan pening-pening. Hamzah nun untuk hamzah nun bila hujung dia alif. Alif nun bila hujung dia waw. Kalau bukan alif, bukan waw dekat hujung tu, letakkan je huruf nun ni. Nak dapatkan bunyi an tu. Ataupun ejaan an tadi tu. Balasan. Nampak? Ni sin. Letak je nun. Makanan. Ni nun. Letak je nun. Sama dengan bulanan. Ba, waw, lam, nun, nun. Bukan lam, nun, alif, nun. Tak ada. Balasan macam ni. Bukan lam, sin, alif, nun. Salah. Letakkan je huruf nun. Alif nun untuk belakang ni huruf waw. Sahaja. Setakat ni, ada soalan? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Semua faham Okey. Boleh teruskan Boleh. Okey, cantik. Teruskan lagi. Soalan nombor 14 pula. Mana jawapan dia? 1 ke 2? Di atas. Ini bunyi di atas, ini pun bunyi di atas. Dua. Okey, ada kata 1, ada kata 2. Ada kata 1, ada kata 2. Jom tengok jawapan yang betul. 2. Sebab apa 2? Sebab apa 2? Ini jawapan dia. Sebab apa 2? Ni jawapan dia. Hukum sekedi. Dengar betul-betul. Hukum sekedi.
bukan sakada. Bukan sakafdal, bukan. Se, ke, di. Se, ke dengan di ni apa benda? Dia imbuhan awalan sebenarnya. Se, ke dan di ni ialah imbuhan awalan. Okey, sama macam bermain. Imbuhan awalan tu termakan. Yang ter tu imbuhan awalan tu. Meletakkan. Yang tu imbuhan awalan dia. Tapi se, ke dan di ni dia ada special sikit. Jadi kita keluarkan dia untuk diterangkan. Dia ada special sikit. Apa yang special dia ni? Yang special dia bila imbuhan awalan se atau ke atau di, bila kita nak campurkan ataupun bila kita nak gabungkan kata dasar yang bermula. Tadi berakhir. Ini bermula dengan huruf alif. Dengan huruf alif je. Huruf lain dia tak kacau. Huruf lain dia sama. Terus sambung. Tak ada perubahan. Tapi bila se, ke dengan di ni, dia jumpa kata dasar ataupun digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, dia ada lain sikit cara gabung dia. Dia ada lain sikit cara kita nak cantum, cara kita nak gabungkan dia. Ini darjah 3 punya. Kalau ada adik darjah 3 boleh tengok buku teks adik. Kalau ada lah. Tak ada dengar sini betul-betul. Contoh. Sekarang ni ada 3 soalan. Yang pertama. Di nak campur dengan atas. 2. Se nak campur dengan ekor. 3. Ke nak campur dengan 4. Nampak? Tiga kata dasar ini bermula dengan huruf alif. Ketiga-tiga kata dasar ini bermula dengan huruf alif. Macam mana cara nak gabung? Biasanya orang akan buat macam ni. Dia sambung je. Dia kata senang. Betul ke ni? Salah. Tengok soalan nombor 2. Macam mana nak tulis seekor? Se, dia nak campurkan dengan ekor. Macam mana nak buat? Biasanya orang akan buat macam ni. Dia gabungkan je semua. Betul ke ni? Salah. Yang ketiga, keempat. Biasanya orang akan buat macam mana? Dia gabungkan je. Dia terus buat macam itu. Kaf, alif, mim, patah, keempat. Habis dia kata. Betul ke cara tu? Salah. Salah. Pangkahkan dia. Okey. Jadi cara yang betul macam mana? Tengok sini. Yang dah tahu tu bagus. Yang ingat-ingat lupa tu bagi perhatian lebih sikit. Cara tulis dia macam ni. Ustaz, sama je macam tadi. Sabar dulu. Tengok apa yang datang. Hamzah tu melompat. Apa nak kena buat? Letakkan hamzah dekat atas huruf alif. Ini special untuk imbuhan awalan se, ke dan di sahaja. Ber, ter, mem tak masuk. Ingat imbuhan awalan se atau ke atau di bila kita nak gabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Kalau alif tu kat tengah-tengah tak kira. Kalau alif tu kat ujung tak kira. Dia kat awal je. Nampak contoh kat awal. Contoh ni pun sama nampak. Kata dasar dia dekat awal. Dekat awal. Ba. Macam mana nak je seekor? Salin je balik semua. Cuma kena tambah huruf hamzah. Hamzah dekat atas alif bukan kat sebelah alif. Bawah pun bukan. Walaupun A tadi.
Nanti orang ingat Hamzah kat bawah, tak ada. Hamzah kat atas walaupun bunyi Okey. Seterusnya imbuhan soalan nombor 3 yang ke tu. Contoh nombor 3 ke. Keempat. Salin balik, cuma tambahkan Hamzah sahaja. Dekat atas salib, bukan dekat bawah, bukan dekat sebelah, bukan dekat tepi. Dekat atas. Ada soalan setakat ni? Kalau ada boleh terus tanya. Tak ada soalan. Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Ni dia suruh buat apa ni? Jawikan perkataan yang berikut. Okey, ini biasa keluar. Jawikan. Nombor 36, macam mana nak eja? Siapa boleh eja? Tak ada. Okey, dengar betul-betul. Okey, macam gini. Merasai. Merasai. Hamzah, ya. Sebab apa? Belakang ni huruf alif. Kan I ni, bunyi I. Tadi Ustaz dah terang. (37) Peraturan. Eja dia macam gini. Kenapa letak huruf nun je? Bukan alif nun. Tadi Ustaz dah terang. Walaupun ada AN, nampak? AN dekat belakang ni. Kenapa letak nun je? Tak ada alif. Tadi Ustaz dah terang. Ingat balik. Mengetuai. Ujung ni. Ada ada bunyi I. Kita kena guna Hamzah. Ya, sebab apa? Ketua, dia punya kata dasar berakhir dengan huruf alif. Keupayaan. Dekat sini ada dua. Yang pertama, imbuhan. Tadi dah terang, imbuhan ke. Ke, bila nak gabungkan dengan upaya kan start dengan huruf alif. Apa nak kena buat? Hamzah letak atas alif. Tak ada Hamzah ni salah. Hamzah kena letak dekat atas alif. Lepas tu, ujung ni, an. Letaklah Hamzah nun. Sebab apa Hamzah nun? Sebab upaya kata dasar dia berakhir dengan huruf alif. Last. Penggabungan. Penggabungan. Belakang ni an. Habis kenapa letak huruf nun je? Sebab kata dasar bukan huruf alif ataupun huruf waw. Selain daripada tu, letak je huruf nun. Okey. Boleh terus? Boleh. Okey, kita terus lagi. Ini bahagian khat. Ada tak daripada Nam Naim? Ada Nam Naim dalam ni? Saya. Okey, ada. Okey, bagus. Ini Nam Naim. Kena bagi perhatian. Dengar betul-betul. Markah bahagian B. Nampak ni, bahagian B khat. Ini soalan betul lah. Ini soalan UPKK lah ni. Ustaz ambil daripada buku soalan tahun-tahun lepas. Ni soalan betul. Tahun bila Ustaz tak pasti. Ni Ustaz ambil daripada soalan tahun lepas ni. Tahun-tahun lepas. Okey. 30 markah. Markah lulus 40. Ini 30 markah. Bahagian B. Kita dah selalu buat latihan dekat sekolah. Biasa soalan pertama dia akan suruh bagikan nama ataupun suaikan.
Lepas tu soalan nombor 2 dia suruh salin balik. Soalan ini sangat mudah. Memang nak bagi markah betul, markah percuma. Jadi jangan tinggalkan, tolong buat. Okey, jom kita tengok. 46. Perkataan ibadah. Itu had apa tu agak-agak? Ini ibadah ni had apa ni? Had sulus. Sebab apa had sulus? Dengar betul-betul. Sebab apa had sulus? Sebab dia punya tulisan panjang. Nampak? Bentuk tulisan dia nipis dan panjang. Nampak dal dia panjang. Ni dal ni pendek biasa je, normal je. Ini dal dia kemain panjang. Itu had sulus. Itu ciri-ciri dia. Tulisan dia nipis dan panjang. 47. Khat nasah. Khat nasah. Sebab apa khat nasah? Tulisan dia biasa. Nasah. Macam mana nak ingat? Nasah ni huruf nun kan? Betul? Huruf nun, nasah. Betul. Nun, nasah, normal. Ingat macam tu. Nasah, normal. Normal yang macam biasa kita selalu nampak lah. Dalam Quran, dalam buku tulis, dalam apa lagi? Dalam buku teks. So, kalau tulisan tu yang macam biasa kita nampak, khat nasah lah tu. Macam mana nak ingat? Nun. Nun ni normal. Nun sama dengan normal. Nasah. Okey. Seterusnya. 48. Ini khat apa ni? Ini khat rika'ah. Khat rika'ah. Bagus. Khat rika'ah. Ada orang lupa, ada orang keliru. Dia tahu tapi dia tak tahu macam mana nak ingat. Khat rika'ah. Sebelum tu, apa ciri khat rika'ah? Tulisan dia pendek-pendek. Ketot-ketot je tulisan dia. Titik pun macam nak ada tak ada je. Macam mana nak ingat ni huruf ra? Huruf ra. Rika'ah, ringkas. Tulisan dia ringkas. Rika'ah. Tadi nun, nasah, normal. Normal. Macam biasa je, macam yang kita selalu nampak ini. Rika'ah, huruf ra. Ringkas. Ingat macam gitu je. Jangan keliru lagi lepas ni. 49 ni? Rika'ah. Nasah. Nasah. Dia macam biasa je, normal. Tulisan macam tulisan dalam buku teks, macam tulisan dalam Quran. Tak ada pelik-pelik. Okey, nombor 50. Khat sulus. Sebab apa? Sebab tulisan dia nipis dan panjang. Itu cara nak ingat. Kita 3 je. Ada nasah, ada rika'ah, ada sulus. Kalau ingat 2, lagi 1 tu tak payah ingat. Saya ulang lagi sekali. Kalau nasah, kita pegang huruf nun tu. Nasah, nun. Nun tu normal. Tulisan yang normal macam biasa kita nampak. Okey. Seterusnya, kalau rika'ah, ra. Ringkas. Tulisan tu ringkas. Pendek-pendek je, ketot-ketot je. Dia tebal dan ringkas. Okey, sama juga. Bahagian B. Soalan 46 tu. Khat apa tu? Rika'ah. Rika'ah. Khat apa? Rika'ah. Ada kata sulus, ada kata rika'ah. Nampak tulisan dia, tulisan dia pendek-pendek. Nampak ra ni, Ya. Nampak huruf ra ni kan pendek. Nampak huruf waw ni. Kan ketot je tu. Jadi dia khat rika'ah. Bawah 47. Itu khat sulus. Sebab apa? Sebab apa khat sulus? Sebab tulisan dia panjang. Nampak ra dia ni. Panjang dia punya ra. Tulisan dia nipis dan panjang.
Okey, 48 had apa? Sulus. Had sulus, bagus. 49. Rakaat. Rikaah. 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 Tulisan dia pendek-pendek, ringkas. Ringkas. Rikaah. Itu cara nak senang ingat. Jangan keliru lagi. Ini markah 10 markah bang. Oh kak. Oh bang. Ini markah 10. Salah ni sayang. Ni memang nak bagi free je ni. 10. Okey, last 50. Khat sulus. Sebab apa? Nampak huruf ra ni. Ra ni panjang. Alif ni panjang. Panjang dan ni nipis. Dia tak tebal. Nampak? Rikaah. Rikaah dekat atas ni tulisan dia tebal. Tebal kan? Betul? Bawah ni nipis. Okey, soalan yang ketiga. Pun sama. Sesuaikan bentuk tulisan dan jenis khat yang betul. 46 tu khat apa? Rikaah. 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 Sebab dia tulisan dia pendek-pendek, ringkas, rikaah. 47. Sulus. Sulus. Sebab apa sulus? Tulisan dia panjang-panjang dan ni nipis. 48. Sulus. Sulus. Sebab apa? Tulisan dia panjang dan ni nipis. 49. Rikaah. Ringkas, ketot, pendek dan tebal. 50. Rikaah. Bagus. Okey. Ada lagi tak? Dah habis. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Dah tak ada soalan. Nanti Ustaz akan bagi soalan. Nanti Ustaz akan bagi soalan lagi. Kita akan buat latihan lagi. Lepas tu kita akan bincang macam ni. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Nanti Ustaz tanya sorang-sorang sebab apa jawapan dia betul, sebab apa jawapan dia salah. Terangkan macam tadi tu. Tak nak apa? Mana jawapan betul? Satu ke dua? Satu. Kenapa betul? Entah. Tak tahu. Tak nak. Cara belajar yang betul, kita kena tahu kenapa jawapan tu salah, kenapa jawapan tu betul. Itu baru betul. Itu baru betul budak tu belajar. Dia boleh terangkan balik kat orang. Kalau orang tanya kenapa salah ni, dia boleh terang. Sebab dia macam ni. Kenapa betul? Sebab dia macam ni. Tu baru budak yang betul-betul belajar. Okey. Seterusnya, biasanya akan ada soalan lagi satu, khat ni, yang dia suruh salin balik kan? Betul? Yang dia suruh salin balik tu tolong buat sendiri. Cari latihan ke, buku latihan ke, ataupun buku set soalan yang lepas-lepas ke, tolong buat latihan sendiri. Itu nak tak nak kena banyak buat latihan. Itu tak ada teknik, tak ada. Kena tiru bulat-bulat apa yang perkataan dia bagi. Itu 20 markah 20 markah. Tolong lu buat betul-betul. Itu markah free je tu. Mana ada soalan suruh salin balik markah 20. Bagi tahu? Mana ada? Salin balik je. Jawapan dia dah bagi. Salin je balik jawapan tu, markah 20. Pernah jumpa ke? Tak ada kan? Betul? Jadi tolong buat latihan. Download daripada internet ke, beli buku ke, dekat Shopee ada jual. Kalau nak lagi bagus, cari buku soalan yang lepas-lepas. Ada jual. Ustaz dah beli.
Cari yang lepas-lepas. Ini soalan betul. Ini contoh soalan yang sebenar lah ni. Nombor 2, kalau nak tulis tu guna pensel khat, jangan guna pensel biasa. Markah banyak tolak. Kalau guna pensel khat, tulisan tak cantik, ada juga markah. Yang tak ada pensel khat, tolonglah beli. Baru RM1, RM2. Nick Daniel kata baru RM2 dekat kedai mana tak ada beli. Tapi kat Merlimau lah. Pensel khat. Tolong beli pensel khat. Itu markah free je tu. Orang dah bagi, tak kalau kita tak nak ambil, rugilah. Rugi. Okey. Ada soalan sebelum saya habiskan? Tak ada. Tak ada Okey, kalau ada soalan lain boleh WhatsApp ke, boleh telefon, tak kisah, tak ada masalah. Okey, terima kasih kepada yang join hari ini. InsyaAllah minggu depan ataupun lagi 2 minggu lagi ke, kita akan 2 minggu ataupun 3 minggu lagi kita akan buat balik. Kita akan jumpa lagi sekali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.